Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Taala diberikan kesempatan pada pagi ni. Ada masa sikit, jadi saya nak bagi kita kongsi-kongsi ilmu lah pada pagi ini, dan moga-moga ada manfaat untuk kita semua. So hari ni kita nak bicarakan berkenaan dengan hibah dalam keadaan yang sakit. Kita cerita sikit bagaimana adakah dibolehkan bagi seorang untuk menghibahkan hartanya dalam keadaan yang sakit yang boleh membawa maut. Boleh ke tak boleh? Sebab ketika kita sakit, ketika kita diambang kematian, katanya tidak boleh, maksudnya fikiran kita tidak lagi rasional, tidak lagi membolehkan berfikir secara waras. Sebab tu ada setengah ulama mengatakan bahawa hibah semasa maratul maut, ada kata sah, ada kata tidak sah. Ini banyaklah percanggahan pandangan berkenaan dengan isu ketika itu. Kan kita kalau selalunya hibah kita buat dalam keadaan waras, keadaan kita sihat, keadaan kita sekarang ni kan, di mana kita boleh berfikir kewarasan berkenaan dengan hibah yang kita nak buat ni, mesti ada kesan hibah. Jadi kalau keadaan sakit, keadaan yang terpaksa, keadaan yang betul sehingga boleh penyakit tu boleh mendatangkan kematian, maka ada isu yang harus kita teliti dan harus kita tengok boleh ke tak boleh dalam keadaan tersebut. Okey, sebelum lanjutkan lagi perkara tersebut, kita lihat pada kadar harta yang dibolehkan kita hibah. Sebelum ni saya dah beritahu mana dalam hukum syarak memberikan kebebasan. Boleh saja banyak mana anda nak hibah terpulang, asalkan harta tersebut adalah harta yang wujud, harta yang kita perolehi, bukan harta orang lain. Jadi anda boleh lihat video-video saya sebelum ini berkenaan dengan definisi berkenaan harta yang boleh dihibahkan. Pasti harta itu adalah harta milik kita. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah SWT dan berlaku adillah sesama anak-anak kamu. Ini daripada hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kan? Hibah, tapi mesti ingat kena berlaku adil dengan anak-anak kita. Baik. Kita kembali kepada tadi, elemen hibah semasa maratul maut. Kita nak kupas berkenaan isu ini. Okey, kita lihat sikit berkenaan isu ini, iaitu pemberi hibah yang ingin melakukan hibah dalam keadaan maratul maut, iaitu keadaan di mana pemberi hibah, pemberi hibah tersebut tenat atau sakit yang membawa kepada kematian. Sakit tu membawa sampai kematian, maka hibahnya tidak boleh melebihi daripada 1/3 hartanya dan tidak boleh dihibahkan kepada ahli waris. Ini memberi maksud bahawa hukum wasiat adalah terpakai. Sekiranya ia melebihi daripada 1/3 harta dan dihibah dan diberikan kepada ahli waris, sama ada kurang daripada 1/3 atau lebih, maka ia terlalu kepada keizinan dan persetujuan kepada waris yang lain. Banyak isu berkenaan dengan kalau kita buat hibah dalam keadaan yang sakit. Betul pun, kalau kita lihat kes-kes yang sebelum ini pun, bila kita sakit, seorang tu sakit, dia tak fikir apa, dia fikir diri dia, sakit dia. Apa pun yang berlaku, dia dah tak rasional lagi dan tak, orang kata tak waras lagi. Sebab sakit dia tu mengganggu pemikiran dia, dan mengganggu dari segi fizikal, mental. Jadi di sini tidak melebihi 1/3 harta. Kalau lebih, harus mendapat persetujuan daripada ahli waris. Okey. Selepas pemberi hibah membuat wasiat ataupun membuat hibah, selepas 6 bulan meninggal dunia, ada yang selepas 3 bulan meninggal dunia, ada yang setahun lepas tu meninggal dunia. Jadi penyakit, maknanya sakit yang boleh bawa maut. Jadi sekiranya kita nak buat hibah, pastikan dalam keadaan sihat. Kita buatlah masa kita hidup.
yang keadaan sihat sekarang. Jangan kita dah nak mati ataupun kita rasa sakit itu akan sampai ajal kita baru kita nak buat hibah, sebab ada banyak pertikaian di situ dan ramai yang akan mempersoalkan. Maknanya kita buat hibah ketika tu dalam keadaan yang tidak, orang kata, sihat dan tidak dapat memikirkan secara waras, secara logik akal lah. Maksudnya ramai juga yang akan nanti pihak juga akan mempertikaikan sekiranya hibah tu tak mendapat persetujuan daripada ahli waris. Jadi mereka mengatakan bahawa ketika itu pemberi hibah dalam keadaan yang sakit, terganggu dari segi mental dan fizikal. Jadi saya nasihatkan juga, jadi jangan sampai isu ini timbul, maka kita buatlah hibah secara ketika kita masih lagi sihat. Buatlah satu perjanjian hibah dengan orang yang betul-betul layak membuat hibah, pada badannya tertentu, dan juga seperti kami yang boleh membuat hibah. Jangan kita buat sendiri. Saya pernah lihat penerima membuat hibah sendiri. Pemberi, penerima sendiri membuat perjanjian hibah. Macam mana tu? Dia menerima dan dia buat perjanjian hibah. Yang jumpa dah, maknanya penerima hibah yang membuat sendiri perjanjian hibah untuk pemberi hibah. Kena faham kali. Patutnya kita pemberi hibah, kalau kita buat mungkin tak ada apa-apa pertikaian kan. Tapi penerima hibah, yang menerima hibah, dia yang buat perjanjian terima hibah untuk pemberi hibah. Jadi kita lihat di mahkamah, jadi sebaiknya kita lantik orang tengah ataupun peguam syar'i sendiri yang menguruskan hal ini. Jadi tak ada tomahan, tidak ada pertikaian ketika disoal di mahkamah mana perjanjian itu berat sebelah dan sebagainya. Sebab saya dah jumpa dah. Kadang-kadang tu pemberi hibah nak bagi satu je harta rumah je, tapi sebab penerima hibah, penerima buat sendiri, dia letak semua dengan duit bank, dengan ASB, dengan kereta, semuanya dia kata pemberi hibah bagi pada dia. Sedangkan pemberi hibah nak bagi satu je. Disebabkan juga banyak perkara, katanya sebabkan pemberi hibah ni dah sakit dan sebagainya, dia sign gitu saja tanpa memeriksa secara betul. Dia mengharapkan pemberi hibah, penerima hibah tu jujur lah kan. Dia dah serahkan, kamu tolong buat lah, tak apalah aku sign je. Tapi sebenarnya ada juga orang yang menerima hibah, mungkin dia tahu dokumen hibah yang sepatutnya dihajatkan oleh pemberi hibah tak sama dengan apa dalam dokumen tu. Kan saya dah nampak dah. Sedangkan orang tu bagi satu je rumah je, tapi dalam perjanjian tu semua harta diberikan pada penerima hibah. Jadi satu penipuan, wallahu alam betul tak betul, tapi kita nak jauhkan perkara tersebut supaya tidak ada tomahan, tidak ada. Jadi kalau dia jujur, dia amanah, tak ada masalah. Tapi kalau dia sendiri, harta kan, harta ni jangan main je rebut. Siapa-siapa saja kalau buat harta ni memang sanggup sampai bermusuh adik-beradik kerana harta yang sedikit je, bukan banyak mana pun kan. Kadang-kadang adik-beradik kita yang lain pun bukan senang mana pun kan. Yang seorang-seorang yang 2-3 orang yang senang, tapi senang pun masih lagi nak berebut harta. Tapi terpulang hak masing-masing. Jadi kita nak bicarakan hari ini berkenaan dengan isu itu. Isu ketika membuat satu perjanjian hibah ketika maratul maut. Jadi tak boleh memberi 1/3, kalau lebih mesti mendapat persetujuan daripada ahli waris. Dan juga pastikan perjanjian hibah dibuat pada badan-badan tertentu ataupun pihak-pihak yang lain atau peguam syar'i. Jangan kita orang-orang yang terlibat, penerima hibah yang membuat perjanjian hibah, sedangkan pemberi hibah arahkan je, kamu buatlah sendiri, kau tolonglah aku sign je. Jangan begitu sebab kita takut hasrat yang kita nak bagi ni takut tak sama dengan apa yang telah dibuat oleh orang-orang tertentu. Dalam kes ni saya dah nampak. Jadi kalau buat dengan peguam syar'i, buat dengan badan-badan tertentu, jadi isu ni mungkin tidaklah bermasalah sangat. Sebab kita, orang kata apa, bila perjanjian tu di luar daripada kebiasaan, mungkin pihak-pihak boleh menasihati pemberi hibah supaya buat begini, begitu dan sebagainya, penerima hibah. Jadi tolong dengan tidak ada rasa cacat cela, tidak memenuhi syarat-syarat hibah, maka sebaiknya kita buat pada mereka yang
sepatutnya. So kalau siapa nak buat perjanjian hibah dengan saya, pihak saya juga ada membuat perjanjian hibah dan boleh telefon di talian yang saya nyatakan dalam video ini. Jadi sedikit saja isu berkenaan dengan isu hibah ketika marul maut. Jadi jumpa lagi video saya seterusnya. Setiap Jumaat saya akan buat video berkenaan isu-isu hibah yang mana saya percaya ramai juga ingin tahu, dan moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan sekiranya ada manfaat untuk anda semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.